أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sama-sama kita merafakkan dan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam yang pada sama-sama kita berkumpul, khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan insya-Allah perhimpunan kita, perjumpaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahagia Fadil Ananda Tuan Imam, yang bahagia Pengusi Surau, JK Surau, ibu bunda bapa yang dirahmati Allah, khususnya sahabat saya Syaril, sudi untuk mempersila saya bertemu dengan tuan-tuan buat kali yang ketiga atas saya dan tuan-tuan tasliah. Tuan-tuan dirahmati Allah, pertemuan kita dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni sama je macam bulan-bulan lain, tak ada beza pun. Bulan Ramadan, Zulhijjah, bulan Syawal, Rajab, Sya'ban, Safar, bulan apa pun sama je. Cuma Allah Ta'ala muliakan Ramadan dengan Allah Ta'ala datangkan suatu program khas yang Allah berikan kepada kita, yang namanya as-siyam, yakni puasa. Maka Ramadan menjadi mulia apabila ada suatu ibadah yang dipanggil puasa. Ramadan tu tak ada apa-apa je. Itu sebab kalau kita melakukan ibadah kerana Ramadan, ibadah kita tak ada apa-apa. Dia kena lakukan suatu ibadah ini kerana perintah Allah. Kunu rabbaniyun wa la takunu ramadaniyun. Jadikanlah kamu orang yang melakukan sesuatu itu kerana Allah. Jangan kamu jadikan ibadah kamu itu kerana Ramadan. Berarti Ramadan ni biasa. Cuma Ramadan ni dia menjadi mulia apabila satu program Allah letak, iaitu puasa. Itu sebab tuan-tuan sekalian, puasa ni Allah tak bagi amalan itu untuk semua manusia. Allah bagi khusus saja puasa. Cuma kadang-kadang orang menganggap bahawa puasa ni untuk semua. Tak semua. Puasa ni untuk khusus saja. Tuan-tuan sekalian, saya tak nak bahaskan tentang ayat Quran yang mengaitkan tentang puasa, yang saya yakin ustaz-ustaz sebelum daripada saya dah bahas pun. Ustaz-ustaz yang ujung ni kira macam dah tak ada modal lah tuan-tuan sekalian. Aku pun kira belasah je lah apa kau ada, kan, kena lah, tak kena tuan-tuan sekalian. Sebab tahu dah orang dah cerita habis dalam Ramadan. Cuma saya nak kaitkan sikit tuan-tuan sekalian. Ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang difardukan kepada puasa, ayat daripada surah Al-Baqarah yang tuan-tuan sedia maklum. Saya baca ringkas sebab saya nak kaitkan tentang apa yang dikatakan kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang khusus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tuan-tuan sedia tahu. Cuma saya nak ambil beberapa perkara. Mana ni tuan-tuan sekalian? Dalam bab puasa Allah Ta'ala gunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Kita tengok, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Saya nak sebut tadi tentang puasa ini Allah Ta'ala tak bagi semua. Allah Ta'ala bagi khusus untuk orang beriman sahaja. Kalau orang Islam dia ambil puasa sebagai rukun Islam, dia beramal, belum tentu dia dapat puasa. Sebab Allah Ta'ala perintah untuk orang beriman. Ada beza ke ustaz orang Islam dengan beriman? Of course, memang confirm ada beza. Islam, beriman. Islam menerima hukum Allah, percaya, lafazkan syahadah, percaya tentang
adanya perintah Allah. Semayang 5 waktu, lafaz syahadah, zakat, bayar, haji, pergi ada duit, sampai bulan Ramadan, puasa, itu Islam. Beriman dengan i'tiqad dan yakin. Iman ni dia mesti ada dua, ada uluhiyah dan ada rububiyah. Rububiyah ni dia meyakini dengan sifat-sifat kamalat yang ada pada Allah, sifat kesempurnaan Allah. Allah bersifat dengan keesaan, dengan rahmat Allah, kasih sayang, dengan kekuatan, dengan kehebatan, dengan segala-galanya. Bukan sekadar dia percaya Allah tu hebat, tapi dia yakin Allah tu hebat, tidak ada lebih hebat daripada Allah. Ini sifat rububiyah yang nak memastikan iman dia sempurna. Yang kedua, dia kena ada uluhiyah, sifat yang meletakkan segala amalan yang kita lakukan betul-betul kerana Allah, tidak disebabkan kerana yang lain. Maka lengkaplah iman kita. Masuklah kita dalam golongan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Kalaulah puasanya untuk orang Islam, Allah tak guna perkataan beriman. Kalau ni tak pun nak boleh, sebab benda dah berlaku. Cuma sebagai contoh saya sebut, ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumus shiyam, wahai orang Islam, difardukan ke atas kamu puasa. Tuhan tak sebut, Tuhan sebut beriman. Beriman ni dia yakin. Contoh, baru ni saya singgah semayang dekat Petronas, kebetulan ada tazkirah selepas Isyak, di sebelum tarawih tazkirah. Macam-macam tazkirah tu tazkirah. Minggu lepas saya kuliah di Gombak, forum, start forum selepas habis meeting. Start forum pukul 10, habis tak tahu apa-apa. Wallahualam kalau buat kat sini orang ada tak ada. Kata aku tinggal tu imam dengan tu siap je. Tok Bilal pun hilang. Tak tahu sebenarnya. Tapi hari ni macam ni, ayat majoriti macam ni. Saya pun pergi semayang kat Petronas, Allahu Akbar. Ambil nombor nak semayang, nak cerita ramai orang nak semayang. Yang beratur nak pergi semayang tu, majoriti yang dekat luar tu tak tutup orang. Tak tutup orang. Pakai baju biasa, baju kerja. Perempuan, lelaki perempuan tutup orang. Yang perempuan tak pakai tudung, majoriti tak pakai tudung. Masuk ambil air semayang dekat dalam tandas, keluar dalam keadaan rambut basah-basah, tunggu giliran nak semayang. Saya respect sebabnya dia sanggup tunggu untuk nak semayang. Tunggu masa tu nak semayang tu. Tak semayang, tak apalah, lantak lah. Tapi dia tunggu masa, bagus dia. Tapi nak pakai tudung, tak perlu masa, letak dia. Dia tak boleh nak pakai. Tentang saya nak cerita apa? Beza beriman dengan Islam. Ni siapa dia? Islam. Beriman? Tak. Kan Ustaz ni macam dia tahu, bukan saya tentukan, Allah tentu. Beriman sifat tadi saya sebut, ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah. Tuan-tuan mengaji tauhid, saya yakin tuan-tuan mengaji tauhid. Saya tambah-tambah ke tuan-tuan, silat-silat tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Kalau dia beriman, tak berlaku begitu. Tapi sebab dia Islam, kenapa dia puasa? Islam, rukun Islam puasa. Tutup orang tak masuk rukun Islam. Rukun apa? Rukun manusia, agama. Tak masuk rukun Islam. Dia lupa puasa itu Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Aurat juga Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Tapi sebab dia Islam, saya tengok pun tuan-tuan sedih. Kamu sanggup puasa berlapar, kamu sanggup ambil queue nak sembahyang, tapi kamu lupa amalan kamu tidak diterima oleh Allah sebab tidak memahami. Kita bagi tahu apa jawab sekalian. Saya ceramah di studio. Orang lalu lalang datang membeli barang makanan kan. Lalu bunyi tuan-tuan sekalian. Bunyi bila saya sebut perkara ni, kena nak buat macam mana? Memang cakap memang kena lah. Orang lalu lalang takkan kena diam lah. Cerita betul, cerita Islam betul. Macam puasa dia je Tuhan terima. Musuh jauh nak aku dekat dengan aku ikut tangan serang aku. Dah lah buat tak betul, diam sudahlah. Bunyi pula macam puasa dia je Tuhan terima. Allah, kita cerita hukum. Sebab apa tu sekalian? Atas dasar habbah, kasih sayang. Tuan-tuan, kita dah duduk fasa yang kedua. Fasa pertama lepas dah 10 hari fasa pertama. Allah bagi 3 fasa. Rahmah, maghfirah, atqu minan nar. Rahmat Allah selesai. Yang kedua ni malam ke-15. Malam 15 kan? 15. Orang tak tahu juga. Aku ingat aku je tak tahu.
Tentang ni kiam semayang ni saya tak kisah tak berapa hari pun, yang penting saya tak perintah Allah. Bagus dah sekalian. Sampai tak tahu hari, tapi raya tahu insya-Allah. Tentang sekalian, Allahu Akbar. Kita dah duduk setengah daripada malam fasa yang kedua, maghfirah, keampunan daripada Allah. Ulama sebab apa tu sekalian? Nak dapat keampunan daripada Allah, kena selesai dulu rahmat Allah. Tuan-tuan, hari ni kita hidup dengan rahmat Allah ni. Nak tahu mana rahmat Allah tu sekalian? Bukan duit dia, rahmat Allah. Rahmat Allah ni kita dapat rahmat Allah. Kita hidup dengan rahmat Allah. Contoh-contoh. Tuan-tuan melihat, saya tengok. Siapa dia tengok dengan mata? Tak ada nak jawab. Tahu, tapi tak apa berani nak jawab. Selama ni memang kita tengok dengan mata kan. Kalau kata bukan, Datuk ni nak campur ni. Dengan mata. Tuan-tuan, segi akidah ni kita bukan tengok dengan mata, kita melihat dengan rahmat Allah. Dan mata buat apa? Saya tunjuk bukti. Ada tak orang yang ada mata tak boleh tengok? Tak ada. Confuse semua ada buatnya. Aku pun confuse. Jangan confuse dengan hidup tu sekalian. Hidup kita kena jelas, tu sebab kita kena ada ilmu baru kita jelas. Makhluk Allah dekat dunia ni yang hidup, dia tak tahu macam mana keadaan dia, satu je. Apa dia tu sekalian? Siput babi nama dia. Bukan babi dia tanda. Babi orang sensitif. Siput babi tak jadi haram. Babi haram. Siput babi, walaupun ada babi di dalamnya, tetapi tak haram siput babi kalau sentuh. Babi jangan. Ada DNA pun orang tak makan babi. Tak makan. Coklat ada DNA. Bukan ada babi 3 ekor itu, tak ada. Baru ada DNA. DNA tu pun ada lagi ulama boleh bahas. Taraf macam mana boleh makan dengan tak boleh makan. Tapi terus tak nak sebab dia ada berkaitan dengan babi. Orang Melayu jangan main berkaitan dengan babi itu. Dia tak pakai tudung ni, tengok dia beri, haram kata dia. Yang dia lama dah haram, dia tak sedar. Yang DNA tu haram tak kira. Tapi sebab apa dia tak pakai tudung tu, dia tak ada apa-apa? Sebab tak pernah orang kata yang tak pakai tudung ni macam babi. Orang tak kata lagi kan? Sebab orang Melayu dia sensitif dengan babi je kan? Orang sensitif dengan babi je. Jadi coklat tu sebab dia kata ada kaitan dengan babi, tu tak makan. Tudung ni tak ada pun. Orang kata bang berdosa, esok kena bakar tu je. Cuba kita kata siapa tak pakai tudung macam babi, tobat pakai tudung esok. Sebab orang Melayu dia sensitif dengan babi. Hari ni saya bukan nak cerita babi tu, nak cerita siput babi. Dia tak haram macam mana babi. Siput babi ni Allah Ta'ala jadi daripada azali lagi dah sekarang. Macam itulah keadaan dia, macam itulah diri dia. Dia berjalan, tetap pernah tengok siput babi berjalan. Balik dia try tengok. Dia jalan ada orang seorang-seorang. Nanti kalau tuan-tuan tengok masa ada orang pelik tengok kita. Lintas siput babi. Tengok dia jalan slow. Tuan-tuan tahu sebab apa dia jalan slow? Siput babi dia berjalan, tuan-tuan dia memikir. Sebab apa? Sebab dia confuse. Aku ni siput ke babi? Dia pening dia. Kalau siput, ada siput, babi pun aku ni tak tahu aku siput ke babi. Sampai kiamat. Macam itulah dia tetap siput dan babi. Dua-dua dekat dia. Sebab hidup dia macam tu. Tapi tuan-tuan, siput babi mati tak masuk neraka. Walaupun siput babi tak masuk syurga, tapi dia tak masuk neraka. Tapi kalau kita orang Islam tak tahu halal ke haram ke, halal ke haram ke, sama je neraka tempat kita. Tak tengok, teruk kita daripada siput babi lagi. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, bila kita tak tahu dalam keadaan diri kita, tuan-tuan sekalian, kita tak kenal kita siapa, kita tak tahu nak hukum kita. Tuan-tuan tengok, kita melihat dengan ramah. Tuan-tuan ada tak jumpa orang buta tak ada mata? Dah jumpa? Lepeh je daripada dahi dulu, dia tahu-tahu dia hidung dengan mulut je. Mata tak, bulu kening tak ada, mata tak ada, luar kulit saja. Sebab apa? Buta. Ada tuan-tuan pernah jumpa? Kalau jumpa, tobat lari tu sekalian. Sebab bukan orang alien, betul-betul alien pun ada mata. Tak ada mata. Dia ada mata tapi tak boleh melihat. Kalau kita kata melihat dengan mata, kenapa dia ada mata tak boleh melihat? Silap-silap berkelip-kelip lagi mata dia, tapi dia tak boleh melihat. Sebab melihat dengan rahmat Allah. Tuan-tuan pernah jumpa orang pekak? Adakah orang pekak tak ada telinga? Tak ada telinga, lepeh luar, siung luar tak ada. Telinga tak ada. Tuan-tuan berjalan jumpa orang kapal tak ada telinga. Tak. Orang pekak dia ada telinga, tapi dia pekak. Sebab mendengar bukan dengan telinga.
Dan telinga mata buat apa? Itu alat untuk pendengaran dan penglihatan. Dan alat ni boleh berubah dan boleh rosak. Sebab apa? Allah boleh tarik rahmat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita nak rahmat Allah ini, yang saya sebut dekat tuan-tuan, mata, hidung, telinga, disebut juga sekalian, ini rahmat Allah yang memang Allah Ta'ala bagi kepada semua manusia. Dapat pada bila-bila masa. Tetapi dalam bulan Ramadan, satu bulan yang Allah Ta'ala khususkan suatu program yang namanya puasa, Allah letakkan di dalamnya suatu ibadah yang khusus untuk orang yang khusus dengan amalan yang khusus. Allah tuan-tuan, orang beruntung saja boleh dapat benda ni. Rahmat Allah saya sebut tadi semua dapat. Semua dapat. Dengan kasih sayang Allah semua dapat. Orang kafir lawan Allah ada mata, ada telinga, ada panca indera semua. Berarti semua dapat. Tetapi rahmat Allah pada bulan Ramadan yang Allah berikan suatu program dalam bulan puasa, tak semua dapat. Bukan kata orang bukan Islam, orang Islam pun belum tentu dapat, sebab Allah Ta'ala bagi untuk orang beriman saja. Tuan-tuan, tanya diri kita, apakah kita